Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Dr. Titi Fong, Pegawai Saiz Pemakanan dari Pejabat Kesihatan Daerah Bera. Pihak kami sangat berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam latihan ini secara virtual. Status pemakanan kanak-kanak di Malaysia adalah pada tahap yang membimbangkan di mana 1 daripada 5 orang kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah bantut. Bantut bukanlah sekadar masalah dari segi ketinggian sahaja, namun ia merupakan masalah pemakanan yang kronik yang mana kanak-kanak tidak mendapat makanan yang berzat dalam satu tempoh yang panjang. Kita sebagai ibu bapa atau penjaga atau pengajar atau orang yang berada di sekitar kanak-kanak perlu lebih sensitif dengan isu ini supaya mereka dapat membesar mencapai potensi yang optimum ke arah kemajuan negara. Walau bagaimanapun, bantut adalah masalah yang boleh dicegah dan diatasi walaupun bukanlah dalam masa yang pendek. Strategi utama intervensi dalam menangani masalah ini memfokuskan 4 medium utama iaitu melalui komuniti, media, klinik dan juga taskah dalam meningkatkan kesedaran awam tentang masalah ini. Sehubungan dengan itu, pihak Unit Pemakanan Pejabat Kesihatan Daerah Bera mengadakan latihan virtual program menangani masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak bawah 5 tahun di taskah kerajaan dan taskah swasta yang berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dengan objektifnya untuk melatih penyelia, pengusaha, pengasuh, pengendali taskah kerajaan dan taskah serta ibu bapa atau penjaga yang menghantar anaknya ke taskah tersebut tentang pemakanan berkhasiat untuk bayi dan kanak-kanak kecil. Latihan ini sebenarnya dibawa oleh tim pegawai saiz pemakanan dari Kuantan semasa webinar pada 12 November yang merangkumi tajuk pengenalan isu bantut di Malaysia, pemakanan ibu hamil, penyusuan susu ibu, pemakanan sihat si celik dan menu Kementerian Kesihatan Malaysia di taskah. Program ini mengambil masa lebih kurang 2 jam. Diharap selepas sesi latihan ini, anda dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran dalam menangani masalah pemakanan bayi dan kanak-kanak kecil. Untuk menggalakkan kehadiran anda semua, pihak kami mengadakan pertandingan kuis di akhir sesi ini. Mereka yang dapat menjawab soalan kuis dengan paling cepat dan tepat akan diberikan dengan hadiah istimewa yang terdiri daripada tempat pertama, kedua, ketiga serta 10 hadiah sapu hati kepada kategori staf taskah dan kategori ibu bapa dan penjaga. Tanpa melengahkan masa, marilah kita saksikan pembentangan latihan ini. Dan untuk pagi ini saya sebagai pengenalan sahaja, iaitu mukadimah lah kita anggap untuk FB Live pada hari ini, dan saya akan sentuh berkenaan dengan masalah bantut di Malaysia. Dan kenapa kita pada pagi ini berkumpul, kita buat FB Live adalah tujuan utama dia kita nak fokus kepada nak memberi pendedahan berkenaan dengan pemakanan sihat dalam mengatasi dan juga mencegah bantut. Okey, dalam pemakanan sihat ni kita bukan bermula daripada kanak-kanak. Kita akan bermula daripada tempoh kehamilan, seterusnya bayi dan kanak-kanak kecil dan seterusnya kanak-kanak yang membesar. Jadi fokus kita pada pagi ini adalah untuk memberi pendedahan ataupun input berkenaan dengan pemakanan di taskah. Seperti yang anda semua sedia maklum, sebenarnya taskah ni Kementerian Kesihatan dia ada keluarkan satu garis panduan berkenaan dengan panduan pemakanan sihat di taskah, dan kita dah sediakan menu yang sesuai untuk anak-anak di taskah, tak kiralah di taskah kerajaan ataupun di taskah swasta, supaya anak-anak tu membesar dengan sihat. Itu tujuan kita adakan sesi webinar pada hari inilah, supaya kita cakna dengan apa yang anak makan di taskah dan seterusnya anak tu dapat membesar dengan sihat. Okey, Nutrisi Sazwani, ada nampak tak saya ada share slide ni? Nampak tak slide ni? Okey, ada nampak Puan Su. Okey, terima kasih. Jadi saya minta semua untuk stay sehingga akhir kerana kita akan share link kehadiran untuk dapatkan isi jil.
Okey, silakan Puan Suryati. Okey, saya duk cerita daripada awal lagi bantut ni sebenarnya apa Okey, bantut ni sebenarnya dia ada masalah ketinggian yang tidak seiring dengan usia dia disebabkan oleh masalah kekurangan nutrien yang kronik. Jadi kat sini kita nampak dah bantut ni disebabkan oleh kekurangan zat makanan dan bantut ni juga kita namakan dia pendek ke rendah berbanding dengan rakan sebaya dia dan kita ukur dengan apa? Kita ukur dengan panjang untuk umur. Ini klasifikasi dia. Kita klasifikasi dia bantut bila dia punya graf. Kalau kita pergi klinik selalu kita akan dapat 3 graf sebenarnya. Berat untuk umur, kita nak tahu sama ada anak kita kurang berat badan ataupun tidak. Okey, tapi untuk panjang dengan umur kita boleh tahu kalau anak kita dekat graf bahagian kuning ni kuning bawah negatif 2 SD ni kita kategorikan dia terbantut dan kalau dia negatif 3 SD kita kategorikan dia terbantut teruk. Ini kita namakan graf WHO 2006 Okey, dan situasi di Malaysia. Ini yang amat membimbangkan kita sebenarnya sebab 1 daripada 5 kanak-kanak ni adalah bantut. Ini situasi di Malaysia. Kalau kita zoom di Pahang, 1 daripada 4 kanak-kanak adalah bantut. Dan kita juga adalah negeri yang ketiga mengalami masalah bantut yang tertinggi di Malaysia. Kalau kita tengok NHMS survey lah, kita laksanakan survey pada tahun 2016, kita nampak bahawa di Pahang ni ada 25.7% kanak-kanak adalah dalam keadaan bantut. Maknanya dia ada masalah, saya sebut tadi nutrien kronik disebabkan oleh boleh menyebabkan keadaan bantut ni Dan benda ni amat membimbangkan. Sebab itulah kita selalu membuat public awareness kepada umum, kepada komuniti bahawa jaga kesihatan anak tu bermula daripada dalam kandungan lagi supaya kita boleh mencegah masalah bantut ni Okey, dan kesan-kesan bantut. Bantut ni kita kategorikan masalah kesihatan yang amat membimbangkan sebab dia boleh meningkatkan risiko penyakit dan juga kematian. Dia juga boleh menyebabkan kanak-kanak tu mengalami masalah malnutrisi dan seterusnya mendapat jangkitan yang berterusan. Dan bila dia besar, bila pergi sekolah, kita nampak dia akan berisiko untuk menjadi dewasa obes. Disebabkan oleh dia bantut, maknanya ketinggian dia rendah, jadi bila dia berlebihan berat badan dan berisiko untuk dapat masalah obes. Bila dah dapat masalah obes, dia juga berisiko untuk mendapat peningkatan tekanan darah dan juga boleh memberi kesan ke atas pembelajaran dia lah. Maknanya dia kurang fokus, kelewatan perkembangan skill dengan motor dan juga fungsi kognitif dia yang rendah. Ini berkait dengan dia punya status pembelajaran dia jugalah. Sebab itulah kita nak elakkan, kita nak cegah masalah bantut ni berlaku sebab daripada kecil bila dah ada bantut dia akan efek kepada sehingga dia dewasa dan sebagainya. Okey, dan utamanya kat sini saya nak fokus adalah bantut tidak boleh diubah. Okey, maksud tidak boleh diubah once kita dah tak jaga masalah kekurangan berat badan semasa mengandung, dia berisiko untuk dapat anak yang mengalami masalah kurang berat badan. Dan seterusnya sekiranya kita tak dapat lagi bagi anak tu cukup nutrien, zat makanan dan sebagainya, bila dia lahir pun lahir pun berat dia kurang, jadi dia akan berisiko untuk dapat anak yang bantut. Bila risiko dapat anak yang bantut dan menyebabkan bila remaja pun dia akan bantut dan seterusnya cycle ni akan berulang di dalam cycle yang sama. Sebab itulah bantut tidak boleh diubah. Tetapi kita kena ingat kat sini, bantut boleh dicegah. Maknanya sekarang kalau kita dah melahirkan, contohnya kita dah jaga dari segi pengambilan makanan yang cukup, nutrien zat yang cukup untuk mengandung. Jadi kita kemungkinan besar akan mendapat anak yang normal. Maknanya berat badan dia lebih daripada 2.5 kilo. Dan bila dah lebih daripada 2.5 kilo, kita pun boleh mengelak anak tu dapat masalah bantut. Sebab itulah kita kata bantut boleh dicegah tetapi dia tidak boleh diubah.
Okey, dan situasi bantut di Malaysia macam saya sebut tadilah, situasi yang amat membimbangkan. Jadi kerajaan pun dia ada menyalurkan beberapa sumber kewangan lah kepada unit pemakanan untuk mengatasi masalah bantut di Malaysia. Dan salah satu perkara yang kita buat adalah macam hari inilah melaksanakan public awareness kepada komuniti kat luar, nak terangkan apa itu bantut, kesan-kesan bantut dan bantut tu boleh dicegah. Okey, ini antara contoh pelaksanaan lah daripada 2019 sehinggalah sekarang kita kalau di klinik kesihatan kita jalankan latihan persangsi ibu, latihan 4-in-1 kita namakan kita bagi latihan kepada anggota kesihatan supaya anggota kesihatan tu kompeten untuk melaksanakan ataupun membantu unit pemakanan untuk mencegah bantut dan seterusnya. Nurses-nurses di klinik pun dia dah boleh bantu ibu-ibu kat luar sana macam mana cara nak makan makanan yang sihat, makanan yang terbaik untuk ibu mengandung dan juga kanak-kanak yang datang ke klinik. Ini contoh dia lah dan seterusnya public awareness dan sebagainya. Okey, dan untuk medium intervensi masalah bantut ni kita kategorikan kepada 4, iaitu kepada komuniti. Komuniti kita tahu penjagaan selalunya 26.8% dijaga oleh datuk dan nenek dan juga 24.0% ni dijaga oleh pengasuh dan juga 16.9% dijaga oleh ibu sendiri. Jadi fokus kita kepada komuniti. Pada hari ini pun kita fokus kepada komuniti. Tak kira lah komuniti ni maksud kita, maksud kami ibu-ibu yang hantar anak ke taska ke, ibu-ibu yang jaga anak di rumah. Pastikan kita kena tahu apa sepatutnya makanan yang terbaik untuk anak kita, untuk pembesaran anak. Dan selain itu, selain komuniti, kita juga fokus kepada taska. Okay. Maksud taska ni, kita akan menjalankan ataupun selalu membuat updates berkenaan dengan menu. Maknanya kami di peringkat Kementerian Kesihatan sediakan menu yang sesuai untuk kanak-kanak mengikut umur dan seterusnya. Kita nak pastikanlah di taska tu sendiri menu yang disediakan oleh pihak KKM tu diikuti oleh pihak taska supaya kita sama-sama menjaga anak ni untuk kita mencegah anak daripada bantut. Dan juga dari segi media massa lah, media massa pun memainkan peranan penting untuk mempromosikan pemakanan sihat, seterusnya memaklumkan kepada komuniti lah apa itu masalah bantut, macam mana kita nak mencegah masalah bantut. Dan seterusnya di peringkat klinik kesihatan, seperti saya maklumkan tadi, di peringkat klinik kesihatan kami di peringkat Kementerian Kesihatan akan menjalankan latihan supaya anggota kesihatan di klinik dapat juga memberi input teknikal yang terbaik kepada komuniti kat luar sana supaya anak-anak yang hadir ke klinik dapat informasi yang lengkap, informasi yang terbaik, informasi yang terkini berkenaan dengan pemakanan sihat supaya kita bersama-sama lah untuk mencegah anak kita daripada masalah bantut ni. Okey, saya rasa itu sahaja dari segi pendahuluan dan juga tujuan utama kami adakan FB Live di Nutritionist PKD Kuantan ni supaya informasi-informasi yang terkini, bahan-bahan pemakanan sihat yang terkini kepada ibu-ibu kat luar sana tu dapat disampaikan dengan baik. Dan juga kita mohon kerjasama ibu-ibu yang kat luar sana yang live bersama kami supaya jaga pemakanan anak dan ia memberi kesan kepada pembesaran anak-anak kita. Dan saya rasa itu sahaja sebagai pendahuluan. Saya serahkan kepada Nutritionist Syazwani. Okey, terima kasih Puan Suryati di atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, so Puan Suryati dah sebut dah tadi, masalah bantut tidak boleh diubah, tidak boleh dirawat, tetapi kita boleh mencegah masalah bantut dalam kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih Puan Suryati di atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah, bersama-sama kita pada hari ini dah ada 81 viewer. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan.
saya ingin memohon tuan-tuan dan puan-puan yang berada bersama-sama kita pada hari ini untuk tekan butang like dan share sesi webinar pada hari ini agar lebih ramai yang dapat manfaatlah bersama sesi sharing pada hari ini. Baiklah, sebelum kita pergi ke topik yang kedua, kita nak tonton satu video dari, yang bertajuk cegah masalah pertumbuhan dalam kalangan kanak-kanak. Mari kita saksikan. Pencegahan masalah pertumbuhan bermula dari awal kehamilan. Para ibu perlu mendapatkan pemeriksaan berkala di klinik kesihatan. Pengambilan makanan yang kaya dengan nutrien amat penting agar memastikan berat badan bersesuaian sepanjang kehamilan. Amalan menyusukan anak dengan susu ibu sahaja selama 6 bulan pertama mampu mencegah masalah pertumbuhan. Berikan makanan pelengkap kepada anak seawal usia 6 bulan di samping meneruskan penyusuan ibu sehingga anak berumur 2 tahun. Bawalah anak kita ke klinik kesihatan secara berkala untuk pemeriksaan kesihatan penilaian pertumbuhan mereka. Sayangi anak kita dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan mereka dengan gaya hidup yang sihat dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya. Teknik. Okey, baiklah. Kita dah tonton video pendek berkenaan masalah pertumbuhan kanak-kanak. Baiklah, saya nak kita go through sikit komen daripada Facebook kita pada hari ini. Hari ini kita sebenarnya bersiaran secara live di page Nutritionist PKD Kuantan. Okay, so kita tengok dekat sini daripada Zira. Assalam, saya Azira dari Taska MBK. Okay, selamat datang Puan. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada hari ini. Kita ada Puan Azhar Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita ada Puan Najihan Jihan. Saya Jihan dari Taska Ibnu Abbas. Ni sekolah anak saya ni. Okey, selamat datang Puan. Terima kasih kerana sudi join. Okey, kita ada juga Puan Cik Kamaria. Assalamualaikum, saya pembantu pendidik Taska Jenis Perpaduan Daerah Maran. Wow, orang jauh pun join sesi sharing daripada Kuantan pada hari ini. Terima kasih Puan. Dan kita ada juga Puan Syahira Syazwani. Hai Kak Su, ni kawan Kak Su ni. Okey, terima kasih semua kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, kita pergi kepada topik yang seterusnya. Sukacitanya saya menjemput sahabat saya, nutritionist Fazlila Nadia daripada Klinik Kesihatan Balok dengan topik pemakanan sihat ibu hamil. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan. Okay, alright. Semua boleh dengar Okay, right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Jadi untuk topik yang seterusnya adalah berkaitan dengan kehamilan dan pemakanan sihat. Saya Cik Fazlila, pegawai pemakanan dari Klinik Kesihatan Balok. Macam kita dah tengok pada video tadi, untuk kita kata pencegahan masalah bantut ni sebenarnya dia bermula pada 1000 hari yang pertama, yang mana dia turut mengambil kira sewaktu kehamilan. Jadi sebab tu topik ni kita include sekali dalam khusus untuk pada hari inilah. Okey. Jadi bila kita sebut pasal kehamilan, sememangnya akan berlaku peningkatan berat badan semasa kehamilan. Okey. Dan dekat mana berat-berat tu pergi sebenarnya? Okey, jadi kalau kita tengok pada gambar ni, okey, agihan berat semasa kehamilan dia pergi pada bayi, okey, lebih kurang 3.5 kilo. Kemudian plasenta lebih kurang 1.5 kilo. Kemudian di uterus ataupun di rahim lebih kurang 2.5 kilo. Dan juga cair amniotik dalam 1.5 kilo. Itu kita kata agihan lah. Okey, selain daripada tu,
tagihan berat badan juga adalah di payudara, okey. Di simpanan lemak, okey. Alright, sorry, masalah teknikal okey. Sama balik. Okey, so seterusnya bekalan darah lah. Jadi bekalan darah ni kalau tengok agak banyak ya, 2 kilo, sebabnya bekalan darah ni penting untuk kita kata mengangkut oksigen, mengangkut zat makanan daripada ibu kepada bayi yang berada di dalam rahim ibu lah. Dan simpanan lemak tu kalau kita tengok agak banyak juga ya, sebab simpanan lemak ni juga dia kita kata dia dikumpulkan untuk kegunaan selepas bersalin juga. Sebabnya selepas bersalin apabila menyusukan bayi, lemak tu perlu, sebabnya kita menyusukan bayi tu dia perlukan tenaga. Jadi di situlah datangnya fungsi simpanan lemak tadi. Okey. Dan bila kita sebut pasal kenaikan berat badan dan agihan berat badan, sebenarnya dia ada kita kata satu saranan peningkatan berat badan yang bersesuaian lah. Dan kalau kita berlaku peningkatan berat badan tidak mengikut saranan, contohnya kalau kurang daripada sasaran yang sepatutnya, akan menyebabkan ibu dan bayi tu mendapat zat yang tak cukup. Sebab apa yang ibu tu makan, dia akan dapat kepada bayi daripada dia punya saluran darah tadilah. Okey. Dan bila tak dapat zat yang mencukupi, bayi akan berisiko untuk kekurangan nutrien. Dan bila dia kekurangan nutrien, dia akan berisiko untuk lahir pramatang lah, dan juga akan lahir dengan berat yang kecil ataupun kurang berat badan, dan seterusnya menyebabkan gangguan perkembangan fizikal dan mental janin. Inilah, jadi kalau masalah bantuk tadi pun sebenarnya kalau ibu tu tak cukup zat, berisiko untuk melahirkan bayi yang kurang zat dan juga seterusnya bantuk lah. Okey, tapi kalau ibu tu lahir lebih daripada, ibu tu berat badan dia meningkat lebih daripada sasaran, dia ada risiko masalah kesihatan lain juga. Contohnya masalah kencing manis atau diabetes, pre-eclampsia ataupun tekanan darah yang tinggi semasa mengandung, sukar untuk turunkan berat selepas bersalin. Ini rasanya banyak ibu komplain jugalah, sebab bila dia dah bersalin dia susah nak turun berat kan. Dan juga komplikasi semasa bersalin lah kalau berat dia melebihi sasaran yang sepatutnya, dan berisiko untuk melahirkan bayi yang besar 4 kilo, 4.5 kilo Okey, itu risikolah kalau kita hamil tidak meningkat berat badan mengikut saranan. Jadi apa saranan dia untuk peningkatan berat badan ni? Okey, kalau kita tengok kita akan ambil kira BMI sebelum kehamilan, pra-kehamilan lah, waktu buat buku pink tu kan biasa nurses akan tanya berat sebelum mengandung berapa kan. Okey, jadi kalau mereka yang dalam kategori kurang berat badan ataupun BMI dia lebih kurang daripada 18.5, dia punya sasaran kenaikan berat badan sepanjang kehamilan adalah antara 12.5 hingga 18 kilo. Itu sepanjang kehamilan lah. Maksudnya sampai bersalin nanti. Okey. Kalau yang berat badan normal, BMI normal antara 18.5 hingga 24.9, sasaran kenaikan berat badan tu antara 11.5 hingga 16 kilo. Okey. Bagi mereka yang lebih berat badan, walaupun dia lebih berat badan, dia masih perlu ada kenaikan berat badan tersebut. Okey, tetapi dia punya kenaikan dia sikit je lah, antara 7 kilo hingga 11.5 kilo. Okey, dan bagi ibu yang obes pula, iaitu BMI lebih daripada 30 ataupun 30 dan ke atas, kenaikan berat badan dia antara 5 hingga 9 kilo. Walaupun dia obes, tapi dia masih ada sasaran kenaikan berat badan dia. Jadi kita kata walau apa pun kategori berat badan kita, kita masih perlu ada peningkatan berat badan, sebabnya yalah macam orang cakap mengandung ni dia memerlukan tenaga, tetapi tak bermaksud kita perlu makan seperti makan untuk 2 orang. Dia ada sasaran dia untuk kenaikan berat badan tu. Okey, jadi bila kita dah tahu berapa banyak sasaran kenaikan berat badan tu, berapa banyak pula yang perlu makan untuk memastikan kita capai sasaran kenaikan berat badan tu. Okey, jadi untuk wanita secara umumnya, okey, yang berumur 18 tahun ke atas, okey, yang tak mengandung pun, dia punya sasaran pengambilan tenaga sehari adalah antara 1,800 ke 1,900 kalori. Okey, itu sasaran umum Okey. Dan kalau untuk trimester pertama ataupun yang mereka yang mengandung antara 1 ke 3 bulan yang pertama tu,
penambahan kalori adalah sebanyak 80 kalori sehari. Okey. Dan kalau untuk yang masuk trimester kedua, 4 hingga 6 bulan, dia punya sasaran kenaikan berat badan dia tu antara tambahan kalori tu adalah 280 kalori sehari. Dia daripada 1800 tu contohnya tambah lagi 2800. Okey. Dan untuk trimester ketiga, usia kandungan 7 hingga 9 bulan, penambahan kalori tu adalah penambahan kalori adalah sebanyak 470 kalori. Jadi kalau tengok sebenarnya tak adalah macam makan untuk 2 orang pun. Okey, dia punya penambahan tu hanyalah sedikit. Jadi macam mana agihan kita tengok agihan untuk makan sehari. Okey. Kita sarankan untuk ibu-ibu yang mengandung ni untuk mengamalkan Pinggan Sihat Malaysia, okey, yang mana konsep dia suku-suku separuh. Untuk 3 waktu makan berat. Sarapan, makan tengah hari, makan malam. 3 waktu makan utama tu tak boleh tinggal, kena makan sebab dia adalah waktu makan utama. Jadi bila kita tak ambil satu waktu makan tu, kita akan berlaku kekurangan pengambilan tenaga lah. Bila berlaku kekurangan pengambilan tenaga, ibu berisiko untuk kurang naik berat badan dan juga kekurangan zat ataupun nutrien lah. Okey. Dan kalau katakanlah ibu-ibu yang makan lebih daripada sepatutnya, berisiko pula untuk naik berat badan. Okey. So suku-suku separuh ni, saya rasa semua orang pun dah biasa dengar, dah biasa tengok Pinggan Sihat ni. Dia punya anggaran tenaga tu dalam 1,500 lah lebih kurang. 500 dan satu hari lebih kurang 1,500 kalori. Okey. Dan suku yang pertama tu kita biasa sarankan untuk isikan kumpulan nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian. Okey. Termasuklah jagung, oat apa lagi roti, pasta, itu adalah untuk suku yang pertama. Suku yang kedua adalah lauk ataupun protein lah, macam ikan, ayam, daging, telur dan kekacang. Okey. Dan separuh pinggan kita sarankan untuk dipenuhkan dengan buah dan sayur lah. Okey. Itu untuk serat dan juga vitamin. Okey. Tadi kita tengok kan ada penambahan kalori pada setiap trimester mengandung. Okey, jadi selain 3 waktu makan utama tu tadi, okey, untuk trimester yang pertama, penambahan 80 kalori tu adalah untuk satu waktu snack. Okey. Snack tu adalah kita kata waktu makan ringan ataupun minum ringan, kudapan antara waktu makan. Okey, antara waktu makan. Dia punya sebenarnya jarak masa makan ni adalah lebih kurang kita anggarkan lebih kurang 2 jam sekali. Maksudnya contoh sarapan pukul 8, 2 jam lepas tu ada kudapan pagi ataupun minum pagi. 2 jam lepas tu makan tengah hari. Okey, itu anggap dia punya kita kata timing masa makan lah. Dan sememangnya mengandung dia akan kerap lapar dan kita sarankan untuk makan sikit tapi kerap macam tu. Okey, so untuk trimester pertama ada satu waktu kudapan. Boleh pilih nak minum pagi ke, minum petang ke, minum malam. Tapi biasa kita sarankan untuk ambil minum pagi lah. Contohnya, contoh snack sihat adalah seperti salad dan salad dengan potongan ayam. 80 kalori anggaran dia. Okey, kemudian untuk trimester kedua kita tambah lagi satu waktu snack ataupun kudapan, minum petang. Dia minum pagi, dia ambil salad ayam, minum petang dia makan sandwich satu keping. Situ dah 280 kalori lebih kurang. Okey, dan kalau trimester ketiga dia tambah 3 waktu snack ataupun 3 waktu minum ringan. Okey, salad ayam untuk minum pagi, minum petang dia adalah sandwich. Okey, sandwich telur contohnya dan minum malam ataupun kudapan malam dia adalah secawan kacang kuda. Ini adalah contoh-contoh snack yang sihat. Kenapa saya tekankan snack yang sihat? Okey, sebab kalau boleh sewaktu mengandung, makanan-makanan ini semua perlu dielakkan. Okey, makanan, minuman manis, makanan masin contohnya seperti kerepek, okey, jajan, minuman tinggi kafein kalau boleh elakkan sebab kafein ni dia akan mengganggu kita punya HB ataupun kita kata bacaan kepekatan darah kita okey, dan juga makanan segera lah, contohnya burger, nugget, sausage saya faham kadang-kadang teringin, craving kan, boleh tapi cuba hadkan pengambilan dia. Okey, sebab makanan-makanan ni semua selain tinggi lemak, tinggi gula, dia juga tinggi kalori. Bila kita makan,
kita takkan kenyang lama dan kita akan makan benda lain balik. Jadi ini ada risiko untuk meningkatkan berat badan jugalah. Dan makanan-makanan ni juga dia punya nutrien atau zat-zat penting dia kurang. Okay. Alright. So pilihlah snack yang lebih sihat ataupun jenis makanan yang lebih sihat. Okay. Jadi bila kita cerita pasal makan, kita perlu cerita juga tentang keperluan vitamin. Kita tahu sewaktu mengandung ni keperluan vitamin dia akan bertambah daripada kebiasaannya. Okey, jadi contoh kan vitamin A. Vitamin A ni keperluan dia bertambah kepada 800 mikrogram. Mikro ni kecil je sebenarnya. Tapi kalau kita kurang makan sayur, kurang makan buah, ada risiko untuk kekurangan vitamin A. Dan vitamin A ni dia ada dua jenis. Retinol, okey, daripada biasa kalau kita tengok sumber haiwan lah, hati ayam, hati lembu, telur ayam, telur itik, ini sumber retinol yang baik. Dan juga kita ada carotenoid. Carotenoid ni dia ada dua, satu alpha carotin dengan beta carotin. Biasa orang dengar beta carotin kan, dia juga ada alpha carotin. So carotenoid ni biasanya dia biasa ada dalam sayur dan buah yang berwarna jingga, oranye dan merah. Jadi ni adalah contoh-contoh dia lah makanan yang tinggi carotenoid. Cekur manis. Cekur manis kan, cekur manis masak lemak, sedap tu. Okay, lada benggala merah, lobak, keledek, tomato, mangga, betik. Ini adalah contoh-contoh sumber vitamin A. Jadi boleh utamakan sayur dan buah dalam kumpulan inilah untuk kita dapatkan vitamin A. Okey, dan vitamin A ni fungsi dia adalah untuk kita punya sistem penglihatan yang normal, dan vitamin A penting untuk pertumbuhan sel badan dan juga perkembangan janin. Jadi sebab tu saya sangat tekankan vitamin A. Jadi nak pastikan janin tu berkembang dengan sihat, pastikan pengambilan vitamin A anda mencukupi. Okay. Alright, seterusnya kita ada vitamin B. Okay, vitamin B ni dia ada banyak jenis. Sebab tu kalau perasan, kalau vitamin B yang jual kat farmasi semua tu dipanggil vitamin B kompleks. Sebab dia ada banyak jenis vitamin Okay, so sumber vitamin B ni dia bergantung kepada jenis-jenis vitamin. Dia ada daripada sumber ikan tuna atau ikan kembung, kerang, tiram, kupang, okay, daging, hati. Lentils ni biasanya macam kacang dal tu kan dia lepeh. Lentils ke kacang kacang kuda, kacang hijau, kacang merah. Bijian contohnya macam biji bunga matahari. Tu pun dia ada zat dia vitamin B Okey, tempe pun kategori ke kacang serta sayur berdaun hijau lah. Ini adalah contoh-contoh makanan yang tinggi vitamin B. Alright. Dan macam saya cakap tadi, vitamin B ni dia ada banyak. Okey, dia ada B1, thiamine. Okey, B1, B2, okay, riboflavin. B3 dia ada niacin, B3 niacin, B5, B6, okay, B9 dan B12. Alright, so kalau ikut vitamin B ni secara umumnya dia kita kata membantu untuk metabolisme zat-zat makanan macam karbohidrat, protein dan lemak untuk digunakan sebagai tenaga dalam badan. Okay, dan yang penting sekali B9, B5 dengan B12 ni dia terlibat dengan pembentukan sel darah merah. Sel darah merah ni kita tahu waktu mengandung sangat penting. Jadi sebab tu kena pastikan vitamin B tu cukup Okey. Dan B9 ni sebenarnya untuk wanita kalau yang merancang untuk mengandung, kita galakkan untuk ambil 3 bulan sebelum dia mengandung. Okey, sebab apa? Sebab kita nak mencegah penyakit yang dipanggil neural tube defect. Dia punya tulang belakang dia tak tutup dengan betul. Jadi sebab tu B9 ni sebenarnya kena ambil 3 bulan sebelum. Okay. Alright. Okay, seterusnya vitamin C. Vitamin C ni pun famous vitamin C. Alright. So ni contoh-contoh buah dan sayur yang tinggi vitamin C. Contohnya jambu, betik, limau dan juga sayur seperti pucuk ubi, cekur manis, sayur daun hijau lada benggala, brokoli dan kailan. Okay, vitamin C ni dia membantu dalam pembentukan kolagen dan juga dia adalah antioksida. Antioksida ni dia membantu untuk kita kata melawan radikal bebas di dalam tubuh. Antioksida. Okay. Dia ada 3 antioksida, vitamin A, vitamin C dengan vitamin E. Okay. Alright. So seterusnya bila kita sebut vitamin C, dia mesti pairing dengan zat besi ataupun iron sebab vitamin C ni dia membantu zat besi tu diserap lagi baik. Dan zat besi ni dia membantu dalam pembentukan sel darah merah lah dan mencegah anemia. Okay.
Jadi sebab tu kalau ibu-ibu mengandung biasanya kat klinik kita bagi ferrous fumarate ataupun ubat tambah darah tu dengan vitamin C untuk ambil sekali sepatutnya lah. Okey, jadi makanan tinggi zat besi ni dia ada dua sumber, sumber haiwan dan juga sumber tumbuhan. Dan biasanya sumber haiwan ni diserap lagi baik berbanding sumber tumbuhan. Dan sumber haiwan yang paling tinggi sekali zat besi adalah hati lah, hati lembu, hati ayam. Okey, diikuti oleh kerang, makanan laut ikan cencaru, ikan kembung, daging dan juga telur ayam. Jadi kalau boleh, setiap kali waktu makan berat tu kena pastikan lauk tu cukup. Cukup dan ada. Memang kena ada lah supaya kita dapat zat-zat yang kita sebut ni tadi. Okey, dan fungsi zat besi selain pembentukan sel darah merah, dia juga membantu dalam penghasilan DNA, RNA dan protein. DNA dan RNA ni kita kata kita punya genetik kod kita. Jadi kalau nak pastikan genetik kod kita tu baik, kena pastikan zat besi tu cukup lah. Dan maka bayinya lahir pun dengan kita kata lebih sihat lah macam tu. Okey. Alright, so ni makanan tinggi zat besi sumber tumbuhan. Okey, maman ni biasa kat Negeri Sembilan. Dia paling tinggi. Diikuti oleh kacang kuda, okey, kacang hijau, kacang legumes, kacang merah dan juga sayur daun hijau lah seperti pucuk paku, kangkung, pucuk keledek. Jadi sayur-sayuran ni kalau boleh setiap kali waktu makan berat tu kena ada sayur sebab saranan kita adalah untuk ambil sayur 3 atau 3 hidangan atau lebih lah sehari Okey. Alright, seterusnya selain zat besi, zinc zinc pun adalah kita kata mineral yang perlu. Okey, penting sewaktu mengandung. Biasanya dia datang daripada sumber haiwan, hati, daging dan juga biji rim penuh biji rim penuh seperti bali, kacang Okey, macam produk yang berbiji rim penuh macam roti biji rim penuh, okey. Dan juga bijian dan kekacang macam almond, kacang tanah biji bunga matahari, sumber zinc yang baik. Okey, dan zinc ni dia berfungsi untuk perkembangan sel badan. Bila kita sebut sel badan tu, dia sangat penting jugalah untuk pertumbuhan bayi ataupun janin dan juga dia berfungsi untuk pertahanan tubuh, untuk immune system dan juga untuk kita punya sistem pembiakan ataupun reproduktif. Okey. Alright, seterusnya kalsium. Kalsium ni pun penting. Okey, sebab keperluan dia sangat kita kata tinggi sewaktu mengandung. Dan kalsium ni macam kita tahu kita boleh dapat daripada sumber susu atau tenusu. Okey, kalau tengok susu tepung berkalsium tinggi tu lebih kurang 2000 miligram. Maksudnya per 100 gram. Jadi kalau kita buat kira-kira, sebenarnya kalau kita ambil susu lebih kurang 2 gelas sehari dengan bancuhan 4 sudu makan tu, kita dah boleh capai keperluan kalsium sehari sebenarnya. Okey, dan kalau ikut saranan sehari memang untuk ambil susu 2 gelas sehari lah. Okey, selain susu, ikan bilis tanpa kepala pun ada kalsium. Sardin dalam tin, kenapa sardin dalam tin? Sebab kita boleh makan tulang dia dah lembut kan. Okey, dan juga kita ada daripada sumber tumbuhan, kailan, badam kekacang dan juga tahu. Okey, jadi sebab tu kita kena pelbagaikan jenis-jenis makanan supaya kita dapat semua zat yang kita perlukan ni tadi. Okey, dan fungsi kalsium selain untuk tulang dia juga kita kata membantu untuk penghasilan dia sebenarnya untuk tulang lah. Okey, dan juga kita punya gigi. Okey, yang seterusnya adalah iodin. Okey, iodin ni kalau untuk ibu-ibu mengandung, kalau perasan waktu siapa yang biasa pergi kat klinik kesihatan, kita akan bagi garam kan, garam beriodin. Itu sebenarnya sebab garam iodin ni dia memang sangat-sangat diperlukan, tapi kalau ikut dia punya keperluan tu sikit je, 200 mikrogram. Tapi beberapa kajian yang kita dah buat, kita dapati iodin yang ada dalam badan sangat rendah. Sangat rendah. Dan makanan yang sumber iodin biasanya adalah makanan sumber laut lah, seperti kupang, kerang, ikan kembung, ikan bilis dan rumpai laut. Ini biasanya. Dan kalau ikut siapa yang duduk sebelah pantai sepatutnya pengambilan iodin dia mencukupi, tapi bila kita buat kajian beberapa tahun lepas kita dapati memang kurang pengambilan iodin. Jadi disebabkan itu sekarang ni garam-garam yang dijual di pasaran sekarang ni diwajibkan untuk dijual garam yang beriodin.
Okey, dan garam beriodin tu dia punya kandungan iodin dia agak banyak 2000 hingga 4000 mikrogram per 100 gram lah. Okey. Sebab apa? So kita tekankan pengambilan iodin sebab iodin ni dia berfungsi untuk kecerdasan otak untuk kita kata mengelakkan beguk. Dan kalau mereka kanak-kanak yang kekurangan iodin ni, dia akan menyebabkan pembesaran dia terbantut, dia punya perkembangan motor ataupun dia punya perkembangan tubuh dia lambat dan dia boleh ada risiko untuk jadi terencat jugalah. Okey, dan untuk ibu hamil yang kekurangan iodin, dia akan ganggu perkembangan otak janin, okey, berisiko untuk keguguran dan boleh menyebabkan bayi mati dalam kandungan juga. Okey, dan menyebabkan bayi lahir kurang iodin lah. Jadi sebab tu sekarang ni kita sangat penting kan iodin tu. Okey, so garam beriodin, dia ada cara nak guna dia lain sikit daripada garam yang biasa. Okey, pertama sekali cara simpanan kena pastikan dia jauh daripada cahaya, haba dan kelembapan. Sebab garam beriodin, iodin tu dia senang meruap bila dia terdedah kepada 3 benda ni tadi. Jadi pastikan simpan dalam bekas yang kedap udara dan tidak telus cahaya lah, maksudnya bekas yang gelap. Okey, jauh sikit daripada dapur, okey, dan juga daripada kelembapan supaya dia punya iodin tu kekal dalam garam tu tadi. Dan bila nak masak, okey, dia kena letakkan garam tu setelah kita padamkan api. Setelah kita padamkan api dan kita kena tutup dengan penutup supaya dia tak teruap keluar. Itu cara nak guna garam beriodin Okey. Jadi itu sahaja daripada saya untuk pemakanan ibu hamil. Jika terdapat sebarang soalan berkaitan, boleh type dekat ruang komen. Nanti ada masa saya akan cuba jawab lah. Okey, jadi saya kembalikan semula kepada nutritionist Syazwani. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada nutritionist Fazlila. Sangat menarik perkongsian daripada Cik Fazlila sebentar tadi. Baiklah, jadi kita dah tahu tadi tuan-tuan dan puan-puan, pemakanan ibu hamil mempengaruhi pembesaran bayi anda. Oleh itu kita mohon semua yang ada pada hari ini tag pasangan masing-masing untuk kita share ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Okey, sudah ada 118 viewer. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan. Jangan lupa like dan share sesi webinar kita pada hari ini. Apa anak saya makan? Cakna menu standard KKM di Taska. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jangan keluar dulu. Tunggu sehingga akhir sesi webinar kerana pada akhir sesi ini kita akan sharekan link kehadiran untuk tuan-tuan dan puan-puan mendapat e-sijil dan untuk claim markah CPD. Kita juga akan sediakan satu kuis yang menarik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan lupa share dan like. Kita akan sediakan sedikit sagu hati lah untuk sesiapa yang menjawab kuis sebentar sahaja lagi. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput sahabat saya, nutritionist Shalina daripada KK Kurnia dengan topik penyusuan susu ibu. Okey, tanpa membuang masa, saya menjemput Puan Shalina binti Ramli. Shalina mana? Sila itu lagi. Dengan packing aku tadi kami. Nampak ke? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi susu ibu secara sebagai pengenalan makanan sihat penting untuk anak kerana ia menyumbang kepada kesihatan serta tumbuh besaran dan perkembangan mereka. Kumpulan pemakanan anak berbeza mengikut umur memandangkan kadar tumbuh besaran
dan perkembangan mereka juga berbeza. Okey. Pertama kita kena tahu polisi penyusuan susu ibu Malaysia. Okey, seperti mana yang kita tahu, semua ibu digalakkan menyusui anaknya dengan susu ibu sahaja dari lahir sehingga 6 bulan dan meneruskannya sehingga mencapai 2 tahun. Makanan pelengkap perlu diberikan mulai umur 6 bulan. Ini bermakna selepas dia kelahiran, kita hendaklah menyusu anak kita daripada lahir sehingga 6 bulan dan meneruskannya sampai 2 tahun tanpa kita bagi sebarang makanan lain. Contohnya air, apa lagi yang orang suka tambah bila makan macam buah-buah, rasa-rasa buah tak boleh. Hanya susu badan saja. Lepas tu makanan pelengkap perlu diberikan mulai umur 6 bulan. Okey, ketiga kita kena tahu saiz perut bayi. Ini penting okey, sebab banyak yang akan cerita baby tak cukup susu. Jadi kita kena tahu saiz perut bayi dan keperluan susu ibu. Seperti mana yang kita tahu, baby menyusu susu badan ni dia mengikut keperluan bayi itulah. Contohnya hari pertama perut anak kita tu hanya sebesar buah ceri iaitu 5 hingga 7 ml. Antara 1 hingga 1.4 sudu teh saja. Bila hari ketiga dia akan besar macam sebiji kacang walnut. So saiz dia antara dia punya ml dia daripada 22 hingga 27 ml dan 1 minggu dia besar sikit macam buah apricot 45 ke 60 ml dan bila 1 bulan dia sebesar telur ayam 80 hingga 150 ml. Okey. Okey, anggaran jumlah susu yang diperlukan oleh bayi dari lahir hingga 6 bulan. Okey, bila bilangan penyusuannya lahir hingga 1 bulan, dia 8 penyusuan sehari. Okey, kalau kita tengok bahagian penyusuan susu ibu lah, biasanya anak ni ragam penyusuan susu bayi ni dia mengikut ragam baby tersebut lah. Contohnya ada tu sejam sekali, 2 jam sekali, tapi tak lebih daripada 2 jam lah. Okey, jumlah kalau amount susu rumusan bayi 60 ml, sehari tu dalam 480, 1 hingga 2 bulan 7 kali sehari, 7 bilangan penyusuan sehari. Dia makin baby membesar, bilangan penyusuan tu akan berkurang lah. Okey, keempat kita kena tahu jugalah tanda-tanda awal bayi memerlukan susu. Ini kita kena tahu tanda-tanda awal baby tu hendak menyusu. Pertama, dia ada 3 peringkat lah. Awal, pertengahan dengan late. Biasanya awal ni baby akan buka mulut, gerak-gerak tangan, berbola mata dia tak center, dia akan ikut pergerakan ibu. Bila pertengahan tu dia akan stretching lah, nganga mulut. Lepas tu pergerakan fizikal dia makin bergerak lah. Dan dia akan menghisap jari, menghisap kain tuala, biasa jari lah. Dan kalau ketiga ni, ni yang kalau dah terlewat sangat lah, kalau ibu tak tahu ni, dia akan menangis, lepas tu meragam, tangan letak kat kepala, tangan letak kat telinga, lepas tu mula cakar-cakar. Itu maksudnya tanda terakhir lah. Okey, kalau tanda terakhir ni kita nak bagi susu badan dekat anak, kita kena bagi dia bertenang dulu. Kita kena bagi bayi tu bertenang baru kita mulakan penyusuan. Kalau dia tengah menangis, kita bagi juga penyusuan, dia takkan berjaya. Okey, cara nak tenangkan baby, kita dukung ke skin to skin. Okey, kita kena tahu jugalah tanda-tanda bayi mendapat susu secukupnya. Okey, 4 tanda bayi dapat susu cukup. Pertama, baby kenyang dan puas. Berat naik setiap minggu. Ni kalau kita datang ke klinik kesihatan kan ada check up baby. So berat tu akan naik. Bayi aktif dan peka. Kurang-kurangnya 6 diapers basah sehari. Kita boleh tengok dia punya pampers lah. Okey. Risiko, kita berbalik kepada risiko susu formula. Kalau susu formula ni lebih kerap mendapat jangkitan seperti batuk, sesama, demam, diare yang berlarutan, tidak membantu menjarakkan kehamilan. Jika susu dicairkan, kekurangan zat makanan,
tidak membantu mengeratkan kasih sayang, mudah tercemar, mudah mendapat alahan dan kegemukan. Okey, kalau kebaikan penyusuan susu ibu untuk bayi, apa yang kita tahu, susu ibu ni dia menjadikan bayi menjadi lebih sihat. Susu ibu tu membekalkan zat yang mencukupi dan mudah dihadam serta digunakan dengan berkesan, mengandungi faktor pertumbuhbesaran. Dia juga susu ibu ni mempunyai bahan pelindung penyakit dalam susu ibu. Okey, mengurangkan insiden keterukan infeksi, alergi, asma dan obesiti, merangsang perkembangan otak dan mengeratkan kasih sayang antara ibu dan anak. Okey, ni saya bagi ilustrasi lah. Okey, mengandungi nutrisi semula jadi yang penting untuk pertumbuhbesaran bayi, mengandung antibodi semula jadi untuk meningkatkan imuniti. Okey, mudah dihadam, membantu mengelakkan sembelit dan kembung perut. Biasanya susu badan ni dia membantu mengelakkan sembelit lah dan kembung perut semasa bayi. Merendahkan risiko sindrom kematian bayi mengejut, kanak-kanak mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi, merendahkan risiko obesiti bayi, merendahkan risiko kanser payudara untuk ibu. Lepas tu dia membantu mengurangkan berat badan selepas bersalin. Okay, kalau untuk bagi ibu bekerja pula, untuk majikan, pekerja yang setia dan kurang mengambil cuti lah. Sebab yang antibodi anak tu tinggi, so produktif tinggi. Okey, wanita sangat berminat kepada majikan. Majikan yang menjaga penyusuan susu ibu ni, mereka sangat, orang kata sangat berminat lah. Keluarga dan masyarakat menghormati majikan yang menyokong amalan susu ibu. Okey, mencapai kepuasan pekerja, mengurangi kadar pusing ganti pekerja lah. Okey, kita slide seterusnya kita nak bagi tahulah keadaan pengenalan susu ibu lah. Okey, yang ni penting untuk wanita yang bekerja ataupun yang dia akan hantar susu. So penyimpanan, okey, kita kena label lah nama anak dan tarikh susu perahan. Simpan dalam peti sejuk ataupun peralatan yang sesuai. Simpan dalam beg pengejuk berisi ice pack jika ibu bekerja atau berada di luar rumah. Okey, simpan susu perahan dalam peti sejuk semasa di pusat asuhan. Kalau ibu tu bagi dekat pusat asuhan, kena letak susu ibu tu dalam peti sejuk lah. Dan make sure peti sejuk tu kena bersih lah. Tak boleh peti sejuk tu sebab susu badan ni dia sensitif sikit. Okey, susu kita pernah tahu kalau susu yang perlu dibuang, kalau kita terima susu tu dalam bekas yang kotor, terus kita nak bagi dekat anak kita, so kita boleh meningkatkan jangkitan lah. Susu yang telah direndam dalam air suam panas melebihi 1 jam. Dia tak boleh kita panaskan melebihi 1 jam. Okey, susu yang tidak dihabiskan oleh bayi, contohnya kita bagi dekat anak tu dalam ibu bekalkan 4 ounce, tapi 2 ounce saja susu badan tu dia minum. 2 ounce tu lagi dah lebih daripada sejam, baby tak minum, mungkin dia tidur, so kena buang lah susu tu. So dia tak boleh bagi balik sebab baki susu yang tidak habis diminum perlu dibuang. Okey, kita tunjuk ni lah panduan penyimpanan susu ibu perahan lah. Okey, bekas menyimpan susu tu kena bersih atau disterilkan. Simpan susu perahan dalam peti sejuk. Dan kita tunjuk suhu sehingga 25 hingga 37 suhu bilik biasa. Okey, kalau contohnya kalau biasanya ada kan ibu kalau dia perah susu, lepas tu dia letak dekat luar, so susu tu boleh tahan sampai 4 jam lah. Okey, 15 hingga 25 susu berhawa dingin. Okey, simpan kuantiti yang mencukupi dalam bekas untuk sekali penyusuan untuk mengelakkan pembaziran lah. Kalau anak tu minum 3 ounce, kita simpan dalam bekas yang 3 ounce. Okey, kalau 6 ounce, kita boleh buat 2 kali penyusuan lah. 3 ounce, 3 ounce. Okey, label bekas dengan nama bayi, masa dan tarikh supaya kita dapat first in first out. Lepas tu kita nak baby tu tak tertukar susu lah kalau dekat pusat asuhan. Jika susu dibekukan, tinggalkan sedikit ruang udara. Kena tinggal lah, takut dia koyak plastik tu. Guna susu perahan yang lebih awal. Kena guna yang lebih awal, lepas tu baru lebih lewat. Okey, penyimpanan susu perahan lah. Okey, contohnya kalau dekat peti beku 3 bulan.
Okey, kalau peti 2 pintu kat bawah tu dalam 5 hari. Kalau kat luar 4 jam. Tapi kalau lepas daripada peti beku ataupun peti biasa tu, kita nak guna untuk baby kena dalam masa 24 jam, dalam masa 1 jam selepas dicairkan. Okey, ni cara penyimpanan susu perahan lah. Suhu bilik, beg penyejuk, peti sejuk 1 pintu, peti sejuk 2 pintu, peti sejuk beku. Biasa kalau peti sejuk beku ni 6 bulan lah. Kalau peti sejuk 2 pintu ni 3 bulan lah untuk yang peti beku kat atas tu. Kalau yang bawah 3 hingga 5 hari. Kalau yang 1 pintu beku tu 2 minggu, kalau kat bawah 3 hingga 5 hari. Kalau beg penyejuk yang kita bawa tu, yang ibu bawa pergi ke kerja ni dalam masa 24 jam. Tapi kalau ada suhu, contohnya kalau kita tengok kan ada kalau kat hospital ke ibu perah susu lepas tu dia nak bagi ke, dia cakap macam nak simpan susu ni boleh simpan dekat bilik berkipas suhu antara 25 hingga 37 selama 4 jam. Kalau yang ada aircon berhawa dingin 15 hingga 24 darjah Celsius selama 8 jam. Okey, ni contohlah kita nak label susu perahan. Pertama kena label nama anak, berapa ounce, okey, tarikh, masa. Okey. Seterusnya kena tahulah kaedah pemberian susu ibu kepada bayi. Ini contoh posisi yang yang kita beri kepada bayi lah. Posisi ni kena ikut keselesaan. Contoh posisi kita ada 4 lah. Cradle, football, cross cradle dengan side lain. Okey. Okey, menyediakan susu ibu perahan untuk bayi. Kalau susu tu dekat beku di ruang sejuk beku, dingin peti sejuk semalaman, kita boleh rendamkan dalam bekas berisi air suam lah untuk pencairan segera. Ataupun daripada peti beku kita bawa, kita letak air dalam bekas, kita letak air, letak susu dan kita letak dalam peti dekat bawah tu lah, dekat bahagian bawah. So dia dalam masa 24 jam. So dia akan cairlah susu tu. So kita keluarkan, kita asingkan mengikut berapa ounce yang anak minum. Lepas tu letak dalam bekas yang sejuk. Lepas tu hantar kat taskar lah kebiasaannya. So taskar akan simpan kat dalam peti sejuk mereka lah. Okey, kaedah pengendalian susu ibu perahan juga. Kita ada beberapa kaedah memberi susu ibu perahan lah. Pertama menggunakan sudu, menggunakan cawan, menggunakan alat penitis, menggunakan picagari. Okey, kebiasaannya kita recommend kalau guna cawan lah. Kalau botol ni kita takut kalau kita bagi botol terlampau awal, takut baby tu masalah keliru puting lah. So peranan penjaga bayi perlu berlatih untuk menyusukan bayi dengan susu ibu perahan lah. Sama ada dengan susu kecil ataupun cawan kecil. Okey, nasihati ibu supaya tidak memberikan susu ibu perahan sendiri kerana bayi mungkin akan menolak. Bayi boleh menghidu perbezaan antara ibu dan pengasuh lah. Keadaan ini boleh menyebabkan bayi tidak mahu menyusu payudara ibu kelak. Kebiasaannya kalau ibu tu bercuti 3 bulan lah, so dia nak hantar ke taskar ataupun pengasuh, ibu tu kena train lah anak supaya boleh menyusu selain daripada direct feed dengan ibu lah. Banyak teknik sebenarnya, tak boleh salah satunya ibu tu tak boleh bagi susu dekat anak, kena bagi orang lain yang bagi. Tapi kadang-kadang baby ni dia boleh tahu juga. So ibu tu kena duduk jauh, macam tu. Okey, ini contoh peralatan lah. Okey, picagari, penitis, sudu, cawan. Kalau saya recommend buy cawan lah kat feeding lah. Kat feeding ni nak bagi pun ada cara lah. Tak boleh terus bagi macam tu, takut baby tersedak. Okey. Ini yang macam kita cakap tadi lah. Kalau baby tu minum susu ibu melalui cawan atau botol, pastikan setiap atau cawan di botol kena label lah nama bayi tu. Elakkan menggunakan botol atau cawan yang tidak label untuk mengelakkan percampuran susu. Pastikan semua susu ibu yang diterima di pusat jagaan taskar telah dilabel. Kita kena label lah nama dan tarikh perahan susu. Elakkan menyimpan susu pada suhu biasa untuk mengelakkan kerosakan dan perubahan kualiti susu. Simpan susu ibu ke dalam peti sejuk sejurus menerima daripada ibu bapa.
Ada ibu bapa dia ambil inisiatif sendirilah, dia buat macam dia pearl feeding, lepas tu dia letak dalam cooler box tu, letak ice pack. Yang tu boleh sampai ke petang lah sejuk. So dia tak nak bercampur dengan peti yang ada kat taska. Okey, pastikan peti sejuk, menyediakan aras yang khas untuk penyimpanan susu ibu sahaja. Kita tak nak satu aras tu isi macam-macam. Biasa pernah lah kita pergi dekat pemantauan, dia letak macam-macam KFC lah, apa, tak boleh lah. Kalau boleh kita nak satu aras tu untuk penyusuan susu ibu sahaja. Okey. Okey, panduan pemberian susu ibu kepada bayi lah. Ni kena tahulah, mula kena cuci tangan dengan langkah yang betul. Nyah sejuk susu ibu dalam kuantiti yang diperlukan di bawah aliran paip air lah. Elakkan nyah sejuk peti beku susu ibu ni pada suhu biasa, ataupun ada setengah orang dia ambil yang panas tu dia letak atas dapur. Tak nak lah, nanti dia boleh boleh mengelakkan susu tu rosak lah. So protein tu akan denature untuk mengelakkan kerosakan pada susu bayi dan juga daripada susu ibu jadi terlalu panas yang boleh mencederakan bayi. Ni panas-panas bagi dekat tu, bagi pula kat baby, melacur mulut baby, tak boleh lah. Okey, buangkan susu ibu sekiranya terdapat bau asin. Kadang-kadang susu ibu ni dia ada bau rancid lah, macam bau tak berapa okey. Susu tu memang dah tak boleh kita bagi untuk bayi lah. Okey, panaskan susu ibu dengan berendam botol susu ibu dalam air suam. Kalau saya memang prefer air suam lah, tapi sekarang ni, zaman sekarang ni ada alat warmer kan yang kita setting berapa minit untuk temperature susu tu lah. Berikan susu ibu kepada bayi sejurus dikeluarkan dari rendaman air suam. Goncangkan susu ibu sebelum, kita tak nak digoncang terlampau kuat lah. Kita nak dia macam berpusing-pusing secara perlahan. Kalau bergoncang kada kuat pun macam tu pun tak boleh sebenarnya. Okey. Kalau susu ibu tu lepas sejam ada lebih dalam 2 ounce, baby tu tak minum, so kita boleh buangkan susu ibu sekiranya tidak dihabiskan. Cuci botol susu ibu dengan sabun pencuci lah dan air panas serta-merta untuk mengelakkan pembiakan bakteria. Ada juga kita pergi dekat pemantauan dia cuci dengan sabun basuh lah. Kalau sebenarnya tak boleh lah, kena guna alat pencuci deterjen, baby deterjen tu lah. Okey, beri susu ibu mengikut kehendak bayi. Macam saya cakap lah, kalau baby nak menyusu ni dia ada feeding cues dia. Dia ada timing dia. Selain daripada botol susu, cara lain pemberian susu ibu perlahan yang lebih baik adalah menggunakan cawan susu ataupun cawan sudu ataupun alat penipis lah. Okey, kalau perkara semasa beri susu perlahan melalui cawan lah, cup feeding. Biasa kita recommend cup feeding lah. Hanya diberi susu perlahan apabila bayi sudah bangun dari tidur. Jangan bagi susu, yelah nak bagi dengan cawan, bagi waktu tidur tak boleh. Sebab dia dalam keadaan baby tu kena tak tidur lah, kena sedar dalam posisi 45 darjah lah. Beri susu mengikut kehendak bayi, jangan paksa. Okey, pastikan bayi disendawakan selepas penyusuan. Okey, kalau cup feeding ni bayi perlu mengambil masa lah untuk belajar dan kita perlu bersabar lah. Okey, kalau kebaikan kita bagi susu cup feeding ni ada kebaikan dia. Pertama, pemberian susu menggunakan cawan adalah sesuai untuk bayi yang boleh menelan, sebab kita akan letak cup feeding tu dekat bawah bibir dia, dekat bawah lidah dia tu. Okey, menggunakan cawan berbanding kaedah lain memberi keselesaan kepada bayi kerana tiada sebarang tube ataupun alat, memberi peluang kepada bayi menggunakan lidah untuk merasai susu, merangsang sistem penghadaman bayi, menggalakkan koordinasi bernafas, menghisap dan menelan. Bayi dapat dipegang rapat dan memudahkan eye contact. Bayi dapat mengawal amount dan kadar penyusuan. Kita bagi dengan cup feeding ni, salah satu kelebihan dia, bayi tu dapat mengawal amount dan kadar penyusuan. Waktu dia nak minum tu kita bagi, dia akan minum. Bila kita bagi, dia tak nak minum, dia akan stop. Dia akan ambil nafas sekejap. Lepas kalau kita bagi, dia akan minum. Kita boleh nampak lah. Okey, cawan ni boleh mengurangkan risiko pencemaran bakteria berbanding alatan lain seperti botol susu dan picak gari. Ini kerana cawan ni kita mudah dibersihkan lah berbanding dengan botol dan puting. Okey, ini contohlah kalau kita bagi menggunakan cup feeding lah. Dia tak boleh kita bagi terus macam tu. Kita kena pertama dudukkan bayi di atas riba, posisi bayi supaya dalam keadaan menegak upright dan tangan menyokong belakang bayi. Kena ada support belakang bayi, leher dan punggung.
Kita tak boleh bagi macam tu je. Nanti dia boleh tersedak lah. Saya letakkan cawan pada bibir bayi dan conongkan supaya sampai ke bibir bayi. Biarkan bayi menjilat susu tu dengan sendiri. Okey, pastikan bayi menelan susu perahan dan jangan sekali. Kita tak boleh ambil baby tu masa nak kat feeding tu, kita tuang macam tu. Nanti dia boleh tersedak lah. So kekalkan posisi cawan walaupun mulut bayi berhenti seketika. Apabila bayi sudah kenyang, dia akan memusingkan kepalanya menandakan dia sudah tidak mahu meneruskan dan disendawakan bayi. Okey, ini penggunaan botol susu lah. Okey, okey. Okey, botol susu ni kerap digunakan lah. Salah satunya botol susu ni senang lah untuk kita bagi dekat bayi. Sama ada biasanya rumusan bayi ni kita akan guna botol susu lah. Walau bagaimanapun botol susu merupakan salah satu cara utama penyebaran patogen. Kena tahulah pembersihan botol susu. Okey, kalau kita bagi botol susu di awal kelahiran, dia akan boleh menyebabkan nipple confuse lah. Biasanya 4 minggu pertama selepas je kelahiran, kita tak galak beri bayi susu melalui botol. Jangan beri bayi puting tiruan lah, pacifier. Bila anak keliru puting ni, pertama sebab dia tak nak direct feeding dengan kita, so kena hentikan penggunaan botol serta-merta. Kita kena pujuk bayi, mak kena bersabar, kena kerapkan buat skin to skin. Okey, buat urutan suti reflect, urutan pada mulut bayi. Okey, beri susu apabila susu mula keluar. Okey, jadi teknik posisi kita nak bagi dekat anak lah. Okey, ni contoh teknik dia lah. Okey, kita tak nak dia baring atau anak tengah tidur, kita kena pangku dia lah. Okey, tinggikan posisi botol supaya bahagian hadapan sentiasa dipenuhi susu untuk mengingatkan bayi tidak mengisap banyak udara. Ini contohlah, contoh posisi yang betul semasa memberi minuman kepada susu bayi. Kita tak nak kita nampak macam wah dia boleh makan minum sendiri, tak boleh. Sebenarnya dia kena perlukan kita punya, dia perlukan supporter daripada kita jugalah, tak boleh bagi dia minum sendiri. Lepas tu kita yang turun bongkok pun tak boleh sebenarnya. Okey, ni tanpa pengawasan lah. Ni dia sendal dengan bantal pun tak boleh, takut tersedak baby kan. Okey, ni cara-cara lepas kita menyusu baby, kita kena sendawakan baby lah. Ni contoh caranya, sama ada kat bahu, pegang macam ni ataupun bagi dia meniarap. Okey, yang last ni kita nak share keadaan membersih, menyah kuman dan botol susu ni kita kena membersihkan dan menyah kuman lah supaya dia tak ada kuman lah dekat botol susu tu. Sekarang ni banyaklah penyah kuman komersial ataupun yang tradisional rebus dengan air yang mendidih. Rasanya tak ramai dah kot orang nak rebus air dengan mendidih ni. Okey, kalau rebus yang mendidih ni kena isi periuk dengan air dan periuk ni khas untuk merebus botol susu saja. So kita letakkan botol dalam peralatan, tutup dengan periuk kerip, tutup dengan penutup, panaskan air mendidih. Okey, lepas tu biarkan untuk mengelakkan, kita biarkan dia rebus sekejap lah. Okey, botol susu ni pun kena bila kita dah sterilize semua tu, kena simpan juga dalam bekas tutup. Kita tak nak buh dalam bangku yang terdedah macam ni. Kalau boleh kita nak bertutup. Sekarang ni banyak kan tempat letak botol susu yang dah bertutup. Siap boleh pegang. Okey. Ni contoh alat penyah kuman lah. Kalau dulu kita guna steam sterilization. Sekarang ni dia steam and drying. Sekarang ni lagi canggih lah, UV terus. Maksudnya lepas simpan, tekan terus dia disimpan, dia keringkan. Maksudnya safety lah. Okey, itu sahaja pada saya. Okey, sekian, terima kasih. Okey, itu dia tadi perkongsian daripada nutritionist Shalina daripada KK Kurnia dengan topik penyusuan susu ibu. Terima kasih diucapkan. Okey, berapa ramai bersama kita pada hari ini? Okey, sudah 129 viewer. Okey, tahniah diucapkan dan selamat datang ke Facebook page Nutritionist PKD Kuantan.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk tunggu sehingga akhir sesi. Kita sudah sampai ke topik kemuncak. Okey, kerana selepas ini kita akan kongsikan link kehadiran untuk tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan e-sijil dan markah CPD, dan kuis yang kita bakal sediakan sebentar sahaja lagi. Kita akan bagi sagu hati kepada sesiapa yang sudah share dan menjawab kuis dengan tepat. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput sahabat saya, nutritionist Sharina Dilaila daripada KKIM, KK Indra Mahkota, dengan topik pemakanan sihat si cilik dan venue standard KKM di Taska. Baiklah, tanpa membuang masa, saya mempersilakan. Terima kasih Syaz atas pengenalan tadi. So, saya share slide saya. Okay, boleh nampak slide saya? Alright, okay. Terima kasih kepada semua audience yang dapat bersama-sama kita pada pagi yang berbahagia ini. So saya ditugaskan untuk menyampaikan sesi yang terakhir lah untuk yang bertajuk pemakanan sihat si cilik dan kenali menu standard di Taska. Saya Sharina, bertugas di KK Indra Mahkota Kuantan. Alright, okay. Jadi semua dah dengar lah tadi kan, macam-macam lah topik kita. Ada berkaitan penyusuan susu ibu, kenapa berlakunya bantut, pemakanan ibu hamil, dan untuk part saya akan cerita tentang pemakanan bayi dan kanak-kanak kecil lah. Seperti yang kita sedia maklum, sangat penting lah kita menjaga pemakanan anak-anak. Kalau kita tak jaga, risiko untuk bayi dan kanak-kanak ni tak cukup nutrien yang diperlukan akan menyebabkan kekurangan zat-zat makanan yang diperlukan. Jadi dia akan menjejaskan dari segi pertumbuhan, perkembangan fizikal bayi dan kanak-kanak itu sendirilah. Jadi sangat penting terutamanya ibu bapa tahu apa yang anak-anak makan, adakah makanan dimulakan dengan pada waktu yang tepat, ataupun terlambat ataupun terlalu awal. Jadi semua ni ibu bapa kena tahu pada waktu bila semua ni kena disediakan untuk anak-anak lah. Okay. So untuk kandungan presentation saya seperti yang dipancarkan lah. Saya akan cerita pengenalan, objektif. Yang ketiga, prinsip pemberian makanan bayi dan kanak-kanak. Demonstrasi penyediaan makanan ni lebih kepada saya tunjuk video lah. Video makanan pelengkap. Dan akhir sekali saya akan share sedikit lah tentang menu standard KKM di Taska. Alright, sebagai pengenalan, tumbuh besar yang optimal bagi kanak-kanak dapat dicapai sekiranya diet yang seimbang dapat dipenuhi lah. Maknanya kena ada semua zat-zat yang diperlukan, karbohidratnya, protein, vitamin, mineral, barulah tumbuh besar yang optimal dapat dipenuhi lah. Okay, bagi memastikan keseimbangan diet dapat dipenuhi, makanan yang diambil oleh kanak-kanak perlu dipelbagaikan. Tak bolehlah kan hanya beri nasi sahaja. Ada setengah kanak-kanak ni dia memang memilih sedikit makanan. Jadi kita boleh ada pelbagai cara lah untuk tarik perhatian untuk dia dapat pelbagai sumber yang diperlukan. Okay, makanan kanak-kanak perlu mengandungi semua kumpulan makanan yang terdapat dalam piramid makanan. Ada karbohidrat, protein, vitamin, lemak dan sebagainya lah. Okay, kanak-kanak yang tidak makan pelbagai jenis makanan dan jumlah yang tidak mencukupi akan menyebabkan kanak-kanak tidak mencapai tahap pertumbuhan yang optimal. Itulah yang terjadinya kan kalau kita pergi buat pemeriksaan di klinik kesihatan, bila tengok carta pertumbuhan berat, tinggi, BMI, itu yang selalu bila kita pergi klinik kita akan tengok kan. So kalau ada yang kurang daripada dia punya garisan negatif 2 SD, maknanya dah kuning lah grafnya. Jadi itu antara kuning dan merah lah. Itu menunjukkan mungkin petanda tak cukup zat nutrien yang diperlukan. Semua bayi harus disusukan dengan susu ibu sahaja dari lahir sehingga 6 bulan dan makanan pelengkap boleh diberikanlah selepas umur 6 bulan dan meneruskan susu ibu sampai berusia 2 tahun.
Okey, walau bagaimanapun kanak-kanak bawah umur 5 tahun amat memerlukan sumber makanan daripada setengah kumpulan makanan bagi memenuhi keperluan juran tenaga yang tak lagi dipenuhi dengan pengambilan susu ibu saja. Ini nanti kita tengoklah slide yang nanti apa jurang tenaga yang berlakulah selepas umur 6 bulan. Okey, antara kumpulan makanan adalah yang penting yang perlu ada dalam diet bayi dan kanak-kanak adalah biji-bijian dan ubi-ubian, kacang, nuts, kekacang, legium, produk hasil tenusu, susu, yogurt, keju, daging, ikan, ayam, hati atau organ dalaman lain, telur, buah-buah dan sayur-sayuran yang tinggi vitamin A. Ini selalu yang kurang sikit lah selalu bayi dan kanak-kanak diberi, dan buah dan sayur lah. Okey, jadi untuk yang kedua ni adalah kita tengok apa kita nak nak ibu bapa tahulah. Yang pertama kita nak ibu bapa tahulah kepentingan pemakanan bayi dan kanak-kanak kecil. Yang kedua nak tahu tentang prinsip pemakanan bayi dan kanak-kanak kecil, dan yang ketiga nak tahu teknik pemberian makanan bayi dan kanak-kanak kecil. Jadi bila tahu kepada 3 objektif ni boleh dapat gambaran apa sebenarnya menu standard di Taska. Sebab daripada sinilah sebenarnya ada menu standard yang kita sediakanlah. Okey, so yang ketiga ni kita masuk kepada yang topik yang kita nak tuan-tuan dan puan-puan tahu, iaitu prinsip pemberian makanan bayi dan kanak-kanak. So kat sini apa yang saya akan tunjukkan akan ada 9 prinsip yang kena tahu. Okey, so untuk prinsip yang pertama, kena semat dalam dada, yang kena amalkan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Maknanya bayi yang daripada lahir sampai berusia 6 bulan berikan susu ibu sahaja. Sebab susu ibu ni yang terbaik. Macam yang Puan Shalina tadi dah terangkan, kebaikan susu ibu semua kan. Sebab itulah kita nak kalau boleh daripada awal kelahiran sampai 6 bulan eksklusif saja. Tak perlu air kosong, tak perlu makanan lain, susu ibu saja. Dan makanan pelengkap perlu diberi bermula bayi itu 6 bulan ataupun lebih tepat lagi 180 hari umurnya, di samping meneruskan penyusuan susu ibu sehingga berusia 2 tahun. Okey, macam yang saya bagi tahu tadi, penyusuan susu ibu dimulakan sejurus selepas kelahiran dan dia mestilah mengikut kehendak bayi. Maknanya kita tak perlu tunggu bayi tu menangis. Kan, kalau dah nangis tu dah lambatlah tandanya, dah merajuk dah baby. Maknanya kita kena tahu bila kehendak dia. Maknanya dia menggerakkan berbola mata, menjuihkan mulut dan sebagainya lah. Kita kena tahu, kena pasti. Dan dia mesti mengikut kehendak bayi. Dan penyusuan susu ibu selama 2 tahun atau lebih membantu kanak-kanak berkembang dan membesar dengan kuat dan sihat. Maknanya bukan setakat 6 bulan eksklusif, kalau boleh teruskan lagi sampai baby tu dah 2 tahun. Bayi yang tidak menyusu susu ibu mesti mendapat khidmat nasihat daripada anggota kesihatan. Tapi kalau ada masalah yang tak boleh meneruskan susu ibu, cuba dapatkan nasihat daripada anggota kesihatan. Mungkin boleh dibantu, mungkin cara pelengkapan tu kurang betul. Jadi mungkin kita boleh dapat bantuan daripada kaunselor penyusuan di klinik kesihatan atau hospital. Okey, ini adalah nak tunjuk adalah anggaran jumlah susu yang diperlukan oleh bayi dalam 1 hari. Jadi kalau tengok kat sini daripada lahir sampai umur 1 bulan, lebih kurang 8 kali. Tapi ini sebenarnya tak terhad lah. Kalau baby tu nak lebih lagi bagus. Sebab memang makanan baby yang baru lahir sampai 6 bulan ni memang adalah susu sahaja. Jadi kalau tengok ni anggaran lah secara generalnya dalam 60 ml sekali menyusu untuk dari lahir hingga 1 bulan. Total lebih kurang 480 ml lah dalam sehari. Jadi kalau macam beberapa kes lah, saya suka share lah cerita saya kan. Kalau ada pesakit yang datang, baby kurang berat badan, so kita nak tahu berapa sebenarnya bilangan penyusuan dalam sehari. Sebab ada ibu yang pump susu dia, maknanya bila dia pump diberikan kepada bayi, dia boleh anggar tengok susu ibu dia tu sendiri. Tapi kalau sebenarnya kalau bayi yang menyusu susu ibu, anggaran untuk 3 minit penyusuan adalah lebih kurang 1 ounce ataupun 30 ml. Jadi kita boleh estimate lah adakah bayi cukup
susu ke tak. Tapi kalau nak tahu cukup ke tak, tengok bayi mudah buang air besar, mudah buang air kecil, maknanya okey lah, berat badan okey. Itu menandakan cukup susu. Kita boleh tengok lah 1 hingga 2 tahun, bilangan penyusuan 7 kali sehari, 90 ml sekali penyusuan. 2 hingga 6 bulan, 6 kali sehari lah bilangan penyusuannya. Boleh tengoklah dekat carta. Tapi sebenarnya bilangan penyusuan adalah berbeza. Kita tengok kepada berat badan bayi. Secara purata bayi yang cukup bulan, maknanya dia lahir dengan 2.5 kg atau lebih, memerlukan susu sebanyak 150 ml per kg berat badan dalam sehari. Jadi kalau untuk lebih individualize, kita boleh tengok berat badan bayi dan kita boleh darabkan. Okey, kita teruskan dengan prinsip yang kedua, pemakanan bayi dan kanak-kanak, iaitu mulakan pemberian makanan pelengkap kepada bayi yang menyusu susu ibu atau rumusan bayi apabila berusia 6 bulan. Ni yang tadi kata kan, mulakan makanan pelengkap umur 6 bulan. Jangan tunggu-tunggu. Jangan lambatkan atau jangan cepatkan. Kalau kita tengok data survey and National Health and Mobility Survey 3 yang tahun 2019, memang sebenarnya tak cukup. Bayi ni memang dimulakan tepat pada waktunya. Kita tengok data adalah 41.5% bayi yang terima pada waktu yang tepat. Maknanya belum lagi 100% lagi yang mula pada waktu yang tepat. Kenapa perkara ini terjadi? Jadi sebab itulah kita membuat webinar ni, kita nak sampaikan maklumat kepada ibu bapa semua. Pastikan mulakan makanan pelengkap umur 6 bulan ke atas. Supaya akan datang kita punya data ni lebih baik lah. Kita nak semua mendapat hasil yang tepat pada waktunya. Okay? Alright, jadi makanan yang sesuai sebagai tambahan kepada susu ibu, inilah yang dimasukkan dengan makanan pelengkap ni, rumusan bayi ataupun rumusan susu lah untuk bayi dari umur 6 bulan hingga 24 bulan. Okay? Jadi makanan atau cecair tambahan dikenali sebagai makanan pelengkap. Jadi ia merupakan tambahan atau pelengkap kepada penyusuan susu ibu tu sendiri. Sebab tu dia disebut makanan pelengkap. Dan sepatutnya lah makanan pelengkap tu berkhasiat dalam kuantiti yang cukup agar bayi dan kanak-kanak dapat terus membesar. Makanan pelengkap yang sihat perlu mengandungi pelbagai jenis makanan. Macam tadi kita kata kepelbagaian, ada tenaga yang cukup, protein yang cukup, vitamin dan mineral yang diperlukan oleh bayi. Okey, kan ting nak bagi soalan. Ini bukan kuis lah, ini sajalah saya kan. Kalau nak jawab boleh di ruangan komen di bawah. Okey, mengapa penting memulakan makanan pelengkap tepat pada masa? Siapa nak jawab? Okey, boleh jawab lah. Kenapa penting mulakan makanan pelengkap tepat pada masa? Sebab kita nak pastikan bayi dan kanak-kanak ni dapat semua zat-zat makanan yang diperlukan. Jadi taklah berlakunya kurang berat badan atau masalah bantut. Okey, yang kedua soalan ting. Kenapa pula tak boleh memulakan makanan lain terlalu awal? Kenapa? Awal sangat pun tak boleh kan? Sebab bila mulakan makanan lain terlalu awal menyebabkan penyusuan susu ibu terganggu. Jadi bila penyusuan susu ibu terganggu, maknanya baby tu dia akan bila dah makan dia tak nak dah menyusu sangat. So tak dapatlah zat-zat yang baik daripada susu ibu. Sebab susu ibu ni kita yakin dia ada sel darah putih, dia boleh mengurangkan risiko obesiti bila baby tu dah besar. Banyaklah boleh mengurangkan penyakit yang berbahaya. Jadi itu yang pentingnya, kita nak make sure 6 bulan pertama hanyalah susu ibu sahaja. Tak boleh start awal sangat, nanti dia tak dapat susu ibu yang diperlukan. Okey, soalan yang ketiga pula, ting. Boleh jawab juga kat ruangan komen. Kenapa pula tak boleh mula makanan lain terlalu lewat? Kalau ikut kajian, kalau terlalu lewat maknanya lebih umur 10 bulan baru nak perkenalkan makanan pelengkap. Apakah kesannya? Kesannya adalah menyebabkan bayi itu lebih susah untuk terima jenis makanan. Sebab itulah kena mula pada waktu yang tepat. Okey? Terima kasihlah kepada yang ada jawab.
Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, pada umur 6 bulan terdapat jurang tenaga. Jadi pada lahir sampai 6 bulan dah cukup dah tenaga daripada susu ibu. Tapi bila dah umur 6 bulan, kalau kita tengok dekat slide ini, terdapat jurang tenaga dah bila dah umur 6 bulan kalau hanya beri susu ibu sahaja. That's why jurang tenaga, okey, nampak tak saya punya ni, saya tunjuk arrow. Yang ini maknanya perlu diisi dengan makanan pelengkap jurang tenaga ni. Maknanya tenaga daripada susu ibu saja dah tak cukup. Kena ada makanan pelengkap untuk isi jurang tenaga. Jadi jurang tenaga tu semakin besar seiring dengan usia bayi dan kanak-kanak tu. Sebab itulah kena ada makan bermula umur 6 bulan. Okey, apakah makanan yang boleh memenuhi jurang tenaga tersebut? Okey, makanan yang makanan tempatan lah, makanan ruji. Jadi selalunya permulaan makanan baby umur 6 bulan ni kita bagi beras. Sebab itu makanan ruji kita. Mari kita nak ajar baby ni makan makanan ruji supaya lebih mudah kita nak perkenalkan makanan kita lah. Kan? Okey, dan dapat memenuhi jurang tenaga. Jadi untuk memenuhi jurang tenaga perlu makanan tu pekat. Tak boleh cair. Tapi awal-awal tu masa kita nak ajar baby makan bolehlah sedikit cair, tapi kemudian kita kena slowly kena tambah kepadatan dia, kena pekat. Nak tahu pekat, tengok kat gambar ni. Kalau kita guna sudu, dia likat lah nampaknya, dia lambat sikit, susah sikit nak jatuh daripada sudu tu. Tapi kalau kita guna sudu, dia laju je, jatuh tu maknanya cair. So kena tengok pastikan dia pekat. Kalau tak pekat, tak capai tenaga, tak dapat penuhi jurang tenaga, itu yang menyebabkan kurang berat badan kanak-kanak. Okey, dan makanan tersebut perlu dibekali dengan nutrien. Tak cukuplah kalau bagi bubur sahaja. Kenalah ada campur semua pelbagai, ada protein, ada lemak, ada sayur dan buah. Okey, kita pergi kepada prinsip yang ketiga, iaitu beri makanan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan tenaga. Dan kita tingkatkan emal makanan mengikut umur. Jadi bermula 6 bulan ke atas, jumlah tenaga yang dibekalkan oleh susu ibu dah tak dapat dah nak tampung peningkatan keperluan kanak-kanak yang sedang membesar. Jadi sebab itulah perlukan makanan pelengkap yang dapat memenuhi keperluan tersebut. Jadi perlu tingkatkan kuantiti. Makanan tu tak boleh dah umur 9 bulan nak sama dengan kuantiti 6 bulan, tak boleh. Kena dipertingkatkan. Okey, beri bayi dan kanak-kanak makanan yang padat dengan tenaga, termasuk biji seperti beras, gandum, ubi-ubian. Jadi mulakan dengan sedikit dahulu, bila dah menyesuaikan diri, boleh tingkatkan kuantiti makanan secara beransur-ansur mengikut umur. Okey, ini adalah gambar rajah kepada keperluan tenaga yang diperlukan oleh bayi dalam sehari. Jadi kalau tengok kat sini 6 hingga 8 bulan, kita pecahkanlah 6 hingga 8 bulan, 9 hingga 11 bulan dan lebih umur 1 tahun. Jadi kalau 6 hingga 8 bulan, jumlah tenaga yang diperlukan sehari adalah 615 kalori. Okey, tenaga daripada pengambilan susu dah tak sebanyak macam dia bawah 6 bulan, iaitu hanya 413 kalori sahaja. Jadi anggaran 413 kalori ni lebih kurang dalam 16 ounce sahaja. Jadi tak banyak dah. Tak perlu dah mami and daddy bagi anak dengan susu yang banyak sangat. Bila terlalu banyak susu, macam yang Puan Syarina cakap tadi, perut baby ni kecil kan. Jadi kalau kita bagi dia banyak sangat susu, so ruang untuk makanan tu dah terjejas. That's why perlu susu tu dikurangkan sedikit demi sedikit lah. Tak perlu banyak-banyak. Okey, tenaga daripada makanan pelengkap lebih kurang 202 kalori lah. Okey, naik umur 9 hingga 11 bulan, tenaga tu semakin bertambah, yang diperlukan dalam 686 kalori. Susu pun dikurangkan lagi dalam 379 kalori. Mengikut umur, susu tu perlu dikurangkan. Dia sebagai tambahan saja, dia bukan dah utama dah. Ini lebih kurang 15 ounce lah. Okey, naik umur 1 tahun, tenaga tu lebih banyak diperlukan dalam 945 kalori. Dan susu pula diperlukan dalam 346 kalori, lebih kurang dalam 14 ounce saja. Sikit dah. So total makanan pelengkap dalam 500 ke 600 kalori lah daripada makanan pelengkap. So kena cakna kepada berapa yang kanak-kanak perlukan. Okey,
Seterusnya, prinsip yang keempat adalah beri pelbagai jenis makanan untuk pastikan semua keperluan nutrien dipenuhi. Daging, ayam, ikan, telur, susu dan produk susu perlu diberi dengan kerap. Perlu ada, tak boleh tak ada. Okay, jenis dan kuantiti makanan yang diberi mesti memenuhi keperluan nutrien harian, terutamanya protein, lemak, kalsium, zat besi, vitamin A dan vitamin C. Ini penting ada setiap hari. Makanan daripada sumber haiwan seperti daging, ayam, ikan, telur perlu diberi setiap hari kerana ia adalah sumber utama zat besi dan zinc. Tadi ni Cik Fazila dah beritahulah apa makanan yang tinggi zat besi kan. Selalunya dalam organ dalaman lah, organ dalaman haiwan, hati, paru kan, ataupun daripada seafood, kerang, daripada daging. Tu tinggilah zat besi, perlu ambil. Zinc ni dia lebih kurang zat besi je sumbernya. Sumber haiwan ni perlu adalah, baru dah dia dapat cukup khasiat ni yang paling penting sekali. Okey, kita tengok pula kepada susunya tadi kan. Kalau baby tu dia tak makan makanan daripada sumber haiwan, rumusan bayi ataupun susu ibu tu dia perlukan lebih sikit lagi. Dia dah, tapi lebih sikit pun tak lebih banyak pun. Tambahan kepada 4 ounce je. Tambahan berbanding yang tak ambil, berbanding yang ambil. Okey, jenis susu yang boleh diberi termasuk rumusan bayi. Maknanya kalau baby tu dia tak nak, maknanya dia bukanlah tak nak, maknanya ibu bapa hanya maknanya rasa boleh bagi susu formula, bolehlah menggunakan susu formula ataupun susu rumusan susulan ni, maknanya growth up milk, maknanya lebih umur setahun tu. Yang itu boleh digunakan. Ataupun kalau tak nak juga susu formula, tak apa, kita boleh bagi susu tepung penuh krim atau full cream milk. Full cream milk, tak boleh low fat susu low fat bukan untuk kanak-kanak, tak boleh. Susu full cream milk memang untuk kanak-kanak. Dan ataupun susu UHT. Susu UHT ni maknanya susu yang dipackkan yang tahan kepada suhu biasa. Bila dalam simpanan kita lah, boleh. Susu segar mentah tak disyorkan, maknanya takut keracunan lah. Okey, itu berkenaan susu. Okey, yang tadi saya cerita ada jurang kepada tenaga. Sebab tu kena start umur 6 bulan makanan pelengkap. Okey, di samping itu ada jurang untuk zat besi. Pentinglah. Sebab zat besi itu, okey, saya masa saya dah berkurang, so saya kena cakap cepat sikit. Harap boleh fahamlah ya. Okey, jadi jurang untuk zat besi ni dah tak cukup daripada susu ibu. Simpanan daripada lahir tu dah tak cukup bermula 6 bulan. Jadi penting ambil makanan yang tinggi zat besi dan penting ada, dan termasuk juga vitamin A. Jadi apakah makanan tempatan? Ni pun dah ceritalah tadi. Okey, keperluan zat besi adalah tinggi bagi kanak-kanak yang sedang membesar. Keperluan ni tak lagi boleh dipenuhi oleh susu ibu. Jadi pentinglah ada makanan yang tinggi sumber protein terutamanya, sebab makanan sumber protein selalunya ada tinggi zat besi dan juga zinc. Okey, kacang-kacang pun turut sumber zat besi yang baik, tapi dari segi bioavailability penyerapan dia tu adalah kurang sikit berbanding sumber haiwan. Tapi tak salah kita combine. Maknanya kacang kita combine dengan biji rim. Jadi penyerapan dia akan menjadi lebih baik. Jadi kanak-kanak amat memerlukan sumber zat besi dalam tubuh besar, terutamanya untuk pembentukan sel darah merah. Maknanya kita nak penting sel darah merah tu. Maknanya kita tengok paras hemoglobin dalam darah cukup ke tak cukup. Kalau tak cukup tu bertanda mungkin tak dapat cukup zat besi. Dan pelbagaikan menu makanan pastikan ada kekacang atau legumes dalam makanan mereka. Okey, terdapat juga jurang vitamin A. That's why penting ada makanan yang tinggi vitamin A. Selalunya dalam makanan yang berwarna oranye, berwarna kuning. Penting itu ada banyak vitamin A. Okey, jadi susu ibu membekalkan sejumlah besar vitamin semasa kanak-kanak membesar. Terdapat jurang vitamin A yang perlu dipenuhi oleh makanan pelengkap. That's why kena make sure cukup vitamin A dalam makanan kanak-kanak ni. So perlu ada buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau sayuran hijau ni adalah yang baik, yang bagus sekali. Ataupun buah-buahan tu perlu berwarna kuning. Itu yang maknanya contohnya buah betik ke, buah oren, apa lagi yang berwarna kuning dan oren. Yang itulah
yang boleh diperbanyakkan. Okey, prinsip yang seterusnya adalah prinsip yang kelima, perlulah ubah tekstur makanan secara beransur-ansur dan disesuaikan dengan perkembangan serta keupayanya. Apa jadi kalau terlambat? Kita ubah dia akan mengganggu dari segi perkembangan. Maknanya dari segi tekstur kalau 6 hingga 8 bulan kita tengok dia adalah yang dipuri atau yang dilecek. Selepas 6 bulan tekstur dia akan berubah, dia lebih kasar, dia cincang dan dia cincang halus dan kita boleh perkenankan makan yang lembut, maknanya finger food lah yang dia boleh pegang dan punya seperti sayuran dan buah lembut. Naik umur 9 bulan pun kita dah boleh ubahlah teksturnya, makan yang lembut yang dipotong dadu, galakkan makan yang boleh pegang, finger food. Dan naik umur 1 tahun ke atas kita dah tak payah dah bagi bubur, kita bagi dia nasi, solid food, kita perkenankan makanan keluarga dan elakkan makanan yang boleh menyebabkan tersedak. So prinsip yang keenam, tingkatkan kekerapan pemberian makanan mengikut umur. Jadi kekerapan pun dah berbeza mengikut umur. Dia dah tak boleh sama untuk umur tu. So kita pecahkan 6 hingga 8 bulan 2 hingga 3 kali. Naik umur 9 hingga 11 bulan adalah 3 hingga 4 kali. Naik umur setahun sebenarnya 3 hingga 4 kali lah. Tapi bergantung pada dia menyusu ke tak menyusu ibu. Tapi untuk makanan utama yang saya sebutkan tadi, untuk snack penting juga dalam 1 hingga 2 hidangan snack yang perlu ditambahkan dalam makanan pelengkap. Contoh snack adalah buah-buahan, yogurt, biskut dan lain-lain lagi lah. Okey, ini adalah contoh jurang yang perlu diisi oleh makanan pelengkap. Kalau tengok kat situ, kebanyakannya yang saya dah sebutkan tadi lah, tenaga, protein, iron, vitamin A, inilah jurang-jurang yang perlu diisi dengan makanan pelengkap. Tak cukup hanya daripada susu sahaja. Okey, kalau kita tengok pula apakah nutrien yang disediakan apabila bayi dan kanak-kanak ada makanan utama saja, maknanya pagi, tengah hari dan makan malam. Kalau nampak kat situ jurang ni sangat banyak pada zat besi. That's why lah perlu ada snack kat sini. Bila ada 3 hidangan utama dan ada 2 kali snack, barulah terutamanya zat besi tu dipenuhi oleh jurang tersebut. Okey, boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Saya cepat je lah sebab sebenarnya saya dah cerita sedikit tadi lah. Okay, jadi tingkatkan kuantiti dan kepelbagaian makanan secara perlahan mengikut kesesuaian umur dan keperluan kanak-kanak. Macam tadi saya bagi tahu 6 hingga 8 bulan adalah makanan puri yang dilecek. Jadi untuk permulaan 6 bulan tak apa, bagi bubur kosong dulu, tak perlu tambah dulu protein atau sayur. Tapi slowly dalam 2 ke 3 hari selepas itu boleh cuba letakkan sedikit sayur. Tengok okey dalam 3 hari makan sayur tak ada apa-apa, boleh tambah kepada protein. So dalam seminggu ke 2 minggu selepas 6 bulan tu sebenarnya dah komplit, dah ada boleh tambahkan protein. Jangan tunggu lama sangat. Sebab saya pernah banyak terjumpa lah kes-kes di mana 7 bulan pun tak start lagi dengan protein. Dengan alasan takut. Takut anak mungkin sembelit ke. Jadi jangan takut, mami and daddy bagi makan yang seimbang, yang betul. Okay. So 2 hingga 3 kali hidangan utama dan ada snack di antara waktu makan tu 1 hingga 2 kali. So untuk sekali makan lebih kurang dalam setengah cawan untuk umur 6 hingga 8 bulan. Dan dipertingkatkan kepada 3/4 hingga 1 cawan untuk 9 hingga 11 bulan. Dan naik umur setahun ke atas, makanan dia anggaran lebih kurang 1 sendok nasi lah sekali makan. Okay, semua ada snack. Alright. Okay, ini contoh menu untuk 6 hingga 8 bulan. Kalau kita nampak kat sini, contoh hidangan utamanya adalah bubur. Tapi tak salah nak tukar kepada ubi-ubian. Boleh, sekali-sekala boleh tukar-tukar. Dan untuk protein bolehlah ikan ke, ayam, daging. Dan perlu ada sebenarnya sedikit minyak lah untuk makan dalam setengah sudu teh sekali makan. Dan sayur penting, anggaran dalam 1 sudu makan untuk sayur-sayuran. Dan untuk dia punya snack iaitu buah-buahan boleh dalam 1 hingga 2 sudu lah. Mungkin buah betik dan sebagainya lah, dan ada susu. Okay, naik umur 9 hingga 11 bulan, macam yang saya bagi tahu tadi dah dipertingkatkan dari segi kuantiti dalam 3/4 cawan sekali makan. Anggaran dalam 2,5 cawan lah sehari. Okay, dia sayur pun ditambah. Lepas tu ada protein dalam 1 sudu teh dan perlu ada juga minyak sebenarnya dalam setengah sudu teh. Kenapa perlu minyak? Sebab minyak ni diperlukan untuk penyerapan dan
penyimpanan vitamin larut lemak, vitamin A, D, E dan K. Perlu ada sedikit minyak ini untuk penyimpanan vitamin tersebut. Sama jugalah perlu ada snack iaitu buah-buahan. Okey, naik dah umur setahun ke atas. Macam tadi dah bagi tahu perkenalkan makanan keluarga. Jangan tunggu. Jangan masih beri macam makanan baby iaitu bubur saja. Perlu ada pengenalan kepada makanan keluarga. Dah boleh makan nasi, mi, apa-apalah yang ibu bapa makan. Cuma kena ingat kurang daripada setahun bahan perasa tak diperlukan. Gula, garam dah naik umur setahun boleh, tapi itu pun dikawal jumlahnya sebab tak boleh banyak-banyak lah. Sebab kalau kita awal perkenalkan perasa, dia akan makin nak kepada perasa tu. So kalau boleh lewatkan sikit dari segi penggunaan perasa. 4 hingga 6 tahun pun makin bertambah lah hidangan. Alright, okay, dah sampai kepada prinsip ke-7. Maaf ya, Puan Pengerusi, bagi saya masa sedikit lagi. Okey, amalkan pemberian makanan secara responsif dengan menggunakan prinsip penjagaan psikososial. Apa tu? Mari kita lihat. Okey, maknanya bila makan tu kena ada respon dengan kanak-kanak, kena respon yang positif. Jangan memaksa kanak-kanak untuk makan, jangan sampai dia menangis, sampai dia boleh buat fobia. Jadi kita jangan paksa, kita galakkan, kita bagi senyuman, mata bertentang mata, bagi kata-kata galakkan. Suasana yang seronok. Jangan pula ibu bapa bergaduh kat meja makan, jangan. Itu sebenarnya boleh mengganggu pemakanan kanak-kanak. Dan ibu bapa perlu ada bersama-sama dengan kanak-kanak sepanjang dia makan, bagi perhatian kepada dia. Dan kalau dia nak makan perlahan pun tak apa. Sabar. Jangan rasa macam terbeban. Tak apa, jadikan sesi itu untuk bersama-sama dengan anak-anak. Okey? Penuh dengan kasih sayang. Alright, dan kombinasikan makanan biar kita ada ubah, kita ada pelbagai rasa, tekstur, warna pun cantik, ada bentuk-bentuk yang menarik. Jadi semua ni dapat menarik perhatian kanak-kanak. Itu yang dikatakan sebagai pemakanan secara responsif, kan? Dan ceria lah, okay? Okay, boleh perkenalkan juga finger food tadi, maknanya pun boleh menarik minat anak-anak untuk makan. Maknanya kita sediakan makanan yang dia boleh pegang, dia boleh suap sendiri, dan kurangkan gangguan, dan ada snack lah. Dan hindari snack atau susu menghampiri waktu makan. Jadi dia boleh terlalu kenyang dan dia akan menolak makanan utama. So elakkan bagi susu dan snack berdekatan hidangan utama. Okey, dan hindarkan, kurangkan minuman yang bergula, yang manis, ataupun minuman yang tinggi gula, dan galakkan pengambilan air kosong dan susu. Jadi menu di taska sebenarnya kita dah tak ada sebenarnya minuman yang manis. Kita beri air kosong saja, nanti kita tengok menu. Okay, hindari makanan ringan yang tinggi kalori, yang tinggi garam, yang tinggi gula. Jadikan snack yang sihat tu sebagai snack anak-anak. Okey, sediakan sarapan yang sihat pada setiap pagi. Kalau boleh sediakan makanan di rumah. Makanan di rumah, homemade food adalah yang sihat dan segar. Penyediaan di rumah juga dapat mengawal saiz sajian. Gunakan saiz pinggan yang kecil. Ini terutamanya untuk kanak-kanak yang berlebihan berat badan. Okay, dan makan bersama keluarga. Elakkan makan di depan TV ataupun bersama gadget. Elakkan. Yang paling baik adalah kita makan bersama-sama keluarga. Okey, prinsip yang ke-8, amalkan penyediaan pengendalian dan penyimpanan makanan secara selamat. Okey, pastikan cuci tangan dengan bersih sebelum makan ataupun sebelum masak. Bersih. Tangan tu kena bersih. Kita takut akan menyebabkan keracunan pada kanak-kanak. Dan elakkan makanan tu dibiar lebih daripada 2 jam pada suhu bilik. Semua ni akan mengganggu lah. Jadi bila dah kena cirit-birit, akan mengganggu juga pemakanan kanak-kanak. Okey, prinsip yang terakhir lah. Okey, semasa sakit, berikan bayi dan kanak-kanak lebih air dan cecair lain. Berikan hidangan yang kecil tetapi kerap. Sebab saya percaya kanak-kanak yang sakit demam dia akan kurang selera nak makan. Dia lebih nak kepada susu badan kan, ataupun susu formula. Jadi pastikan dia dapat cukup hidrasi lah. Sebab bahaya kalau tak cukup air. Alright, kita dah sampai kepada kita dah sampai kepada demonstrasi penyediaan makanan. Bukanlah saya masak kat sini, saya cuma akan tunjuk video lah. Apakah contoh hidangan yang boleh Mami and Daddy sediakan lah 6 hingga 8 bulan, 9 hingga 11 bulan. Okay, kita saksikan video ni ya.
Alright, kita dah tengok video makanan pelengkap 6 hingga 8 bulan. Sekarang kita tengok video makanan pelengkap untuk 9 hingga 11 bulan. Alright, jadi semua dah tengok kan video contoh makanan, penyediaan makanan pelengkap 6 hingga 8 bulan dan 9 hingga 11 bulan. Untuk umur setahun ke atas makanan keluarga lah. Silap.
Okey, sekarang saya nak tunjuk sikitlah apa menu standard KKM di Taska. Sebenarnya apa yang saya dah ceritakan tadi, memang sebenarnya kita dah terapkan benda yang sama juga dalam menu standard kat Taska. Cuma mungkin Mami dengan Daddy tak perasan kan, ataupun mungkin perasan tapi mungkin tak pernah nak semak adakah apa yang disediakan di Taska tu adalah sama dengan apa yang ada di menu standard KKM. Jadi mungkin ibu bapa boleh cakna lah apa menu standard dan apa yang memang betul-betul adakah di Taska mempraktiskan yang menu standard tersebut. Jadi kat sini sebenarnya memang dah ada menu tu. Dia ada makanan pagi, sarapan, makanan tengah hari, dan ada snack juga di antara waktu makan. Maknanya selalunya Taska daripada pagi sampai petang sahaja kan. Jadi ada sarapan dan tengah hari untuk hidangan utama. Lepas tu sebenarnya dia akan ada snack. Snack 1 hingga 2 kalilah, pagi, snack pagi dan snack petang. Jadi kalau tengok kat sini, hidangan yang dicadangkan tu sebenarnya lebih kurang sama dengan apa yang saya dah ceritakan. Banyak prinsip tadi. Dia ada ikut umur. 6 hingga 8 bulan, 9 hingga 11 bulan, apa makanannya. Dan ada 1 hingga 4 tahun. Jadi selalunya kalau bawah umur 1 tahun ni 6 hingga 11 bulan, parent akan bawa sendirilah selalunya kan. Tapi kalau mungkin ada yang tak boleh nak sediakan, mungkin boleh minta kerjasama daripada pihak Taska lah untuk menyediakan makanan bayi. Selalunya makanan bayi ni yang tadilah ada buburnya kan, ada snacknya, buah-buahan. Okey, dah naik umur 1 tahun, dia diberikan dengan makanan keluarga, hidangan yang bukan bubur dah. Dia ada mi sup ke, ataupun nasi putih, nasi campur lah, ada lauk, ada sayur. Dan memang tak boleh beri air manis, air kosong saja. Bukannya air teh ke, air kopi ke, air sirap, kodia ke, tak ada dah. Memang dah tak ada dalam menu Taska sebenarnya. Jadi kalau boleh ibu bapa cakna apakah menu ini dipraktiskan di Taska tempat anak-anak dihantar. Okey, itu sahajalah yang saya nak share tentang menu standard di Taska. Alright, sekian saja daripada saya. Moga bermanfaat, mungkin boleh dipraktiskan selepas ini. Apa yang baik itu daripada Allah, mungkin kalau ada yang tak elok tu daripada kesilapan saya. Saya sudahi ceramah saya dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian semua.